Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Cik Nazif kan? Ya Okay, saya. dan tadi saya dah terangkan nak interview sikit mengenai polisi kerajaan yang baru ni. Dia bagi tahu nak lupuskan kereta atas umur dia 10 tahun. Apa pendapat? Apa pendapat Cik? Sejujurnya saya lah, Cik Rajdah. Sebagai saya sendiri pemilik kereta kan. Kalau baca polisi tu kena lupuskan kereta di atas 10 tahun. Jadi jawapannya memang tidak lah. Sebab kalau saya lupus kereta Saga saya ni, saya nak cari duit mana nak beli yang baru. Itu masalahnya. Kalau saya jual Saga saya ni pun lupuskan, saya rasa saya mampu beli yang lagi lama punya kereta je lah. Tak mampu beli yang baru-baru lagi. Itu masalahnya. Tak boleh lah, memang tak boleh. Kalau public transport pula, ya memang Klang Valley ni memang bagus lah public transport, tapi tidaklah sehebat macam Singapura ataupun Jepun. MRT pun tidaklah cover semua tempat. Limited Betul. sebenarnya. LRT pun sama. Kalau macam setakat dalam KL nak pergi Selangor tu boleh lah. Nak pergi Kajang ke nak pergi Stadium Bukit Jalil boleh lah. Tapi kalau macam luar area KL tu jauh sikit daripada LRT, macam Setapak. Macam tu lah. Jauh sikit lah. Untuk masa terdekat ni memang tak Dalam setuju. masa 5 tahun ni pun memang tak boleh saya rasa. Jadi saya tak setuju lah. Faham. Okay, saya rasa untuk interview tu ni je lah. Terima kasih Cik Nazif. Baik, sama-sama. Di luar masa. Cik sebagai pengguna kereta lah kan, pengguna jalan raya juga. Apa pendapat Cik mengenai satu kenyataan daripada kerajaan sendiri mengenai satu polisi di mana diorang nak masukkan kereta yang lebih pada 10 tahun, dan adakah benda tu dapat membantu untuk melancarkan trafik di jalan raya sekarang? Okay. Pada saya agak setuju sebab based on apa yang saya tahulah, dalam populasi Malaysia pun kita kan ramai kan, dan macam generasi sekarang mostly guna kereta yang baru, dan generasi lama mostly masih menggunakan kereta yang lebih daripada 10 tahun. That's why kesesakan trafik tu berlakulah sebab banyak kenderaan kan atas jalan raya. Jadi if kerajaan dia hapuskan kenderaan yang lebih 10 tahun, jadi dia akan mengurangkan sikitlah trafik. In fact kita tahu kalau kenderaan yang lebih 10 tahun tu dia punya kereta pun dah tak berapa bagus. Maksudnya dari segi dia punya fungsi lah. Dan dari segi services pun kalau lebih 10 tahun kita tahu mestilah kalau dari segi kita nak maintain dia punya kereta tu mesti dah banyak yang stok tak ada. So benda tu pun tak bagus juga. Sebab kalau kita tahu kalau kereta tu possibility nak rosak dia tinggi, benda tu akan mengakibatkan kemalangan jalan raya pun berlakulah. So saya bersetujulah dengan cadangan tu, dengan polisi tu. Mengenai satu polisi di mana kerajaan bagi tahu dia nak melupuskan kereta-kereta yang dah lebih usianya lebih 10 tahun. Okay, pada pendapat Cik Aina sendirilah, apa pendapatnya? Nak lupuskan kereta tu. Pada pendapat saya kan, dasar ataupun polisi tu tak berapa sesuai lah nak dilaksanakan dekat negara kita Malaysia ni sebab semestinya tahun ni rasanya masih ramai lagi yang ada kenderaan yang kenderaan baru lah ataupun pengangkutan yang ada je yang lebih usia dari 10 tahun. Dan ini pun disebabkan mungkin pengguna kenderaan tu, pemandu tu lah kan, maybe diorang bijak mengendalikan ataupun pandai gunakan kereta seperti buat penyelenggaraan dan sebagainya lah untuk memastikan prestasi kenderaan mereka ni masih kekal elok lagi. Selain tu, saya rasa kalau polisi ni nak dijalankan pun memang tak sesuai juga sebab
kalau dah lupuskan pun betul kita nak tukar, nak galakkan pengguna kat Malaysia ni guna public transport, saya rasa macam tak sesuai sebab ramai tahu kita banyaklah kan masalah public transportation ni macam lambat, MRT tu kan tak punctual semua. Lepas tu kalaupun kerajaan nak juga implement polisi ni, saya rasa kalau sesuai buat peringkat demi peringkat kot. Seperti contoh dekat kat Lembah Kelang, kat Klang Valley, Selangor, KL lah kan terutamanya. Lagi satu, saya rasa kalau kerajaan nak implement pun maybe sebab diorang nak pastikan jumlah kenderaan di jalan raya kurang lah kan. Jadi kalau kurang, kesesakan lalu lintas pun tak berlaku. Saya rasa tu je dari saya. Okey, mengenai satu polisi kerajaan yang kerajaan baru awarkan lah kan. Apa pendapat cik mengenai polisi di mana diorang nak masukkan kereta yang usia dia lebih 10 tahun untuk dan adakah benda tu membantu dalam adilan trafik waktu sekarang? Macam bagi saya kan, kalau cakap pasal polisi kenderaan yang berusia tu mestilah kita tahu dalam antara 10 hingga 15 tahun pun dah kira berusia kan. Macam bagi saya setuju sebab bila kita cakap pasal kenderaan lama dekat jalan raya, kemungkinan risiko kemalangan maut tu dia lebih tinggi daripada bagi kenderaan yang berusia. Sebab apa? Sekarang ni dekat jalan raya kan, banyakkan kenderaan-kenderaan baru, kenderaan yang dah dinaik tarafkan, dah dipasang macam-macam sensor, ada belon udara sebagainya untuk detect kemalangan ke apa kan. Tapi kalau andai kata kenderaan yang dalam lingkungan 10 hingga 15 tahun ni bukan sahaja kenderaan yang rosak bila dihentam kemalangan ataupun even though skala untuk menghentam tu tak adalah besar mana, tak adalah banyak mana, tapi andai kata besar dengan kereta lain ke, bukan sahaja kenderaan tapi boleh jadi kemalangan maut, betul? So macam orang katalah mungkin diorang nak polisi pelupusan kenderaan tu, orang kata menindas pendapatan rendah ke apa ke, sebab diorang tak nak buat tak nak lupuskan kenderaan sebab diorang kata diorang sayang lah kereta lama lah itulah. Tapi bagi saya setuju sebab kita tak nak ada kemalangan maut yang melibatkan kemalangan nyawa ke ataupun dan yang kedua adalah kita nak keseimbangan ekosistem industri automobil supaya dapat meningkat lagi diorang punya peningkatan untuk keselamatan setiap kenderaan macam tu. Jadi dalam masa 5 tahun ni polisi ni boleh buat atau tidak? Dalam masa 5 tahun ni polisi ni lah yang nak masuk ke dia dalam masa 5 tahun. Boleh macam bagi saya boleh buat, tapi pastikan adil, bukan sahaja kerajaan dapat tapi pemilik kenderaan tu pun dapat. Contohnya bagi insentif ataupun tawaran kepada pemilik kenderaan lama, okey, untuk tukar kepada kenderaan baru. Bagilah tawaran yang murah sikit ke apa ke, ataupun kita tawarkan tak rebate untuk pemberian kenderaan baru, contohnya trade-in daripada kereta lama kita trade-in kepada kenderaan baru. So tak adalah diorang rasa yang kerajaan dia dapat lupuskan diorang punya kenderaan tapi pemilik kenderaan tak dapat apa-apa. Tak naklah macam tu kan. So kita nak adil dan saksama. Sebab apa diorang tak nak lupuskan? Okay, dulu pernah diorang rasa diorang pemilik kenderaan ni diorang tak sanggup untuk bayar upah ataupun kita nak tukar alat ganti kenderaan semua tu. Kalau diorang nak jual sekalipun kenderaan diorang tak laku. So kesudahnya kereta tu duduk kat tepi jalan, terbengkalai dekat bengkel, kadang-kadang ada kat kawasan perumahan yang kita sakit mata, sakit hati tengok kan. Tapi
kalau kita jual pun zaman dulu satu kenderaan boleh dapat kad besi buruk 1,500, tapi zaman sekarang ekonomi pun merunggam RM400 dapat satu kereta. So diorang kata tak berbaloi untuk jual. So better bagilah rebate untuk kenderaan-kenderaan baru, diorang trade in ke, buat tawaran insentif ke, buat premium insurance ke. Andai kata kenderaan tu andai kata kenderaan tu kalau 10 hingga 15 tahun, bagi premium insurance untuk diorang trade in kepada kenderaan baru. Pun boleh jadi polisi untuk kenderaan-kenderaan lama, ataupun hadkan umur kenderaan yang boleh digunakan atas jalan raya. Kiranya kalau umur 10 hingga 15 tahun tak payahlah duduk kat atas jalan raya, sebab benda tu boleh jadi kemalangan. Bukan sahaja kemalangan, macam tadi lah, bukan sahaja kemalangan kenderaan, tapi kemalangan maut pun boleh berlaku. Baiklah, terima kasih Cik Alia tadi sudi luangkan masa dengan saya. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum.